Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Anggun Borneo, sebuah rancangan yang meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Kali ini saya berada di Kota Marudu. Ali-ali. Untuk episod kali ini, saya akan meneroka bagaimana wanita kaum terbilung menjaga keanggunan mereka. Ali-ali kau i. Puan Ronim. Hai Puan. Hai. Ali-ali. Ali-ali berdiri apa? Puan, saya datang nih sebab saya mau belajar pasal perubatan tradisi kaum terbilung, Mbak. Bolehkah? Boleh dan memang dialuk-alukan. Terima kasih. Sama-sama. Bersama saya ialah Puan Ronim binti Tala. Beliau merupakan pengamal perubatan tradisi kaum terbilung. Silakan. Terima kasih. Saya membuat rawatan ini sejak saya baru berumur 17 tahun. Nenek saya adalah salah seorang pengamal perubatan kampung dan seorang babalian. Makanya dari nenek saya dapat belajar cara perubatan tradisional ini. Baiklah Puan. Jadi apa nama rawatan yang kita mau buat nih hari? Rawatan yang akan kita buat hari ini adalah sumimpun. Apa arti sumimpun tuh Puan? Kalau dalam bahasa Melayu, ia dipanggil bertangas. Jadi Puan, apa bahan-bahan yang kita perlu untuk rawatan sumimpun nih? Ini daun sintotobau. Ini dia boleh meringankan rasa pening kepala dengan melembutkan ini daun dan ditampal di kepala. Seperti kalau pening, dia boleh melegakan pening. Dan bila kita berjalan jauh ataupun mabuk perjalanan, ini kita boleh jadikan bekal ramas dan cium. Kita juga akan menggunakan serai. Mengeluarkan asid yang ada dalam badan kita, dia boleh menyembuhkan sakit kencing tikus. Kita perlukan akar sintotobau. Rebus selama 1 jam dengan api sederhana. Bila sudah asam kita minum, dia boleh menguatkan tulang belakang, pinggang, lutut. Seterusnya kita akan gunakan daun limau gajah ataupun kami bilang ini daun limau kurungan. Dia boleh menyerap kita punya bau badan. Dia boleh menetralkan asid di bahagian atas kulit kita yang sudah dikeluarkan oleh 3-4 bahan ini. Kita perlukan daun sambung yang kami panggil tawawo. Dalam semua ini dia yang memainkan peranan yang lebih maksimum lagi kuat tarik itu asid. Sebab melalui bau dia pun kita sudah tahu. Bagi wanita yang baru bersalin dan ada sengal-sengal di badan, selain sumimpun, daun tawawo diambil, diramas dan digosok pada bahagian badan yang sakit ataupun sengal-sengal semasa berpantang. Ibu-ibu yang sedang berpantang mengalami perubahan hormon dalam badan dengan cara sumimpun, makanya tubuh seorang ibu akan kembali normal seperti sedia kala. Kesemua bahan ini kecuali akar sintotobau akan direbus sehingga mendidih. Selepas mendidih barulah kita boleh gunakan untuk bertangan. Oke Puan, lepas ni apa kita mau buat nih Puan? Kita akan memasak secara tradisi dengan menggunakan kayu api. Hari ini kita guna cara tradisi. Iya. Kalau kita guna cara lain bolehkah Puan? Memang boleh. Dan ia boleh juga dimasak dengan menggunakan apa saja. Yang penting semua bahan-bahan ini dimasak sehingga mendidih.
bahan-bahan yang diperlukan pun sangat mudah dan cara buatnya pun sangat mudah. Jadi kamu yang di luar sana bolehlah buat rawatan ni di mana jua bila-bila masa. Puan, berapa lama saya bertangas ni Puan? Dalam lebih kurang 5 hingga atas 10 menit. Jadi saya akan tinggalkan putih sekejap, nanti saya akan balik. Okey. Sumim pun juga boleh melancarkan darah, mengurangkan toksik dalam badan dan juga mencantikkan kulit, meremajakan wajah kita. Lepas 10 minit bertangas, tengoklah peluh putih tak berhenti-berhenti keluar. Puan macam mana mau tahu kalau toksin itu sudah keluar? Dengan keadaan putih sekarang ini bermakna toksin dalam badan sudah keluar. Rawatan Sumim pun akan diakhiri dengan meminum air rebusan akar Sintetobau. Kalau bertangas tadi bertujuan untuk membuang toksin daripada dalam badan melalui proses perpeluhan. Manakala minum air rebusan akar Sintetobau pula bertujuan untuk merawat bahagian dalaman melalui khasiat yang ada pada akar Sintetobau. Mari minum. Sekarang dunia kita semakin moden. Saya cuba mempertahankan ataupun mengamalkan rawatan tradisional kepada golongan muda terutamanya supaya tidak pupus dan ada pengamal seterusnya selepas saya. Puan Saina. Hai Puting. Hai, ali-ali Puan. Ali-ali, Bu. Puan, saya mau tahu bandi pasal busana tradisi kaum Tabilung. Boleh kan ni? Boleh. Terima kasih. Bersama saya ialah Puan Saina Mindowo. Beliau merupakan pengusaha busana tradisi kaum Tabilung. Mengenai dengan sejarah busana suku kaum Tabilung, hanya cuma diwariskan kepada kami lah dengan kesenian pakaian itu, dengan kebudayaan dia, jenis-jenis dan nama-nama sulaman saja. Busana tradisi kaum Tabilung penuh warna-warni, kaya dengan corak dan juga sulaman. Dan semua ini ada maksudnya yang tersendiri. Jadi Puan Saina, yang saya pegang ni, ini dipanggil apa ni Puan? Sebenarnya Sinurangga itu telah dinamakan orang lama-lama, tapi kami tidak tahu apa artinya. Tapi ini memang nama Sinurangga lah. Di bagian leher ini sulat dia mempunyai nama-nama tertentu. Kayak yang ini nih kami panggil sulat. Di sini nih bagian sulaman di bagian di leher ini nama dia sinubung. Sulat sinubung ini tiada arti, tapi corak ini diambil daripada bentuk gunung. Ada kan nih bagian tengah corak yang dipanggil yaitu binakut, dan di sini dia tuh nama dia nampatot. Disebabkan pembahagilah untuk sampai di bagian leher. Tengah nih melintang nih nama dia kininilong. Dia sama arti juga mengikut corak dengan gunung juga lah. Pembahagi kedua bahagian pakaian. Yang di sini dia nih pinanad bonong. Dia ikut tuh yang tapak ketak tuh. Mungkin pada masa dahulu mungkin tapak bonong tuh dorong coraknya nampak cantikan. Jadi yang orang dulu ikutlah tuh. Di bagian bawah ini corak dia lebih kurang macam yang di sini lah. Nama dia pinanad bonong. Tapi selalunya diorang guna warna hijau, putih, merah, kuning, biru, dan sekali-sekala diorang guna oranye sebagai penambah warna lah, penyeri warna. Dan warna asas Tabilung mesti ada di dalam pakaian merah dan putih. Guna warna merah itu selalunya kita tahu kan dia menunjukkan tanda keberanian, dan ini yang putih ini adalah tanda bersih lah. Langkit ini masing-masing mempunyai nama, dan langkit yang saya tunjukkan sekarang ini ialah langkit tinukatukan. Cuma corak dia diikut dari tangga lah. Kami bilang tinukatukan itu adalah tangga. Sebahagian ada juga yang mengatakan bahwa corak ini mengikut daripada gunung. So kalau dia terbalik begini dia macam gunungan. Saya bermula pada tahun 1994. Di situ saya coba belajar dan berjinak. Kebanyakannya orang-orang Tabilung apabila pergi ke peringkat negeri ataupun pertandingan di peringkat daerah,
Mereka hanya memakai pakaian dari suku kaum Kadazan. Kalau tadi Puan Sinurangga, kan? Kalau yang ini pula dipanggil apa Puan? Oke, ini dipanggil tapi Sinulatan. Ini dipanggil yang garis di tengah ini kan, yang selalunya ada belah di sini ini dipanggil tulu tapi. Tulu itu dipanggil kepala. Jadi ini menunjukkan corak utama di bahagian tapi. Setiap jenis sulat yang terdapat di sini mempunyai nama. Oke, ini nama dia sinupak lubak. Apabila dia diisi dengan warna putih ataupun kuning di bahagian dalam, itulah nama dia sinupak. Dan di tengah ini nama dia binakun. Selalunya ada dua pilihan, sebab ada sebahagian daripada orang lama-lama, orang tidak suka kalau berjalan bisingkan. Kalau digunakan untuk menarik, lebih menarik kalau ada lonceng lah. Salah satu yang mendorong saya untuk mengusahakan busana suku kaum Tebilung, mewarisi kebudayaan kesenian yang terdapat di busana Tebilung, contohnya sulaman-sulaman yang unik. Busana Sinurangga ini wajib dipakai dengan aksesori, barulah ia sempurna sebagai busana tradisi kaum Tebilung. Puan, di sini ada banyak aksesori. Mungkin Puan boleh kasih tahu apa nama aksesori ini? Aksesori di bagian leher yang pertama ini yaitu dipanggil sinumandak. Ini diperbuat daripada manik-manik lah. Mungkin disebabkan dia macam berwarna-warni, dia nampak unik dan cantik. Kalau di dalam bahasa Tebilung sinumandak itu macam itu yang semendak bujang lah. Macam yang bujang ataupun macam itu yang menarik lah. Aksesori yang kedua yaitu sewasa, dipakai di bahagian leher juga. Ini adalah salah satu karo yang dipakai oleh Tebilung lah. Kalau yang ori selalunya sewasa ini diperbuat daripada kaca lah. Tagalagol di bahagian leher juga, dan selalunya tagalagol ini warna dia merah, kuning, putih, oranye dan biru. Biru ini kadang-kadang jadi hitam lah. Binolit. Oke. Ini adalah salah satu pakaian tradisi Tebilung di bahagian punggung lah yang utama. Merupakan aksesori yang memberi tarikan di bahagian punggung lah. Lonceng di bahagian bawah binolit ini memang wajib disimpan lah, sebab apabila berjalan ke ataupun menarik, lonceng ini akan berbunyi. Aksesori bagian kepala ini dipanggil susuga untuk memberi keceriaan lah. Dulu tidak sangkamkan, jadi ini digunakan untuk pengepit yang di sini. Patutnya dia begini, pengepit rambut supaya tidak berjuntai betul. Aksesori yang di bahagian leher, ya ini dipanggil tinggot. Tapi corak yang saya pegang ketika ini corak pinyotud, sebab dia ada penjumpaan bentuk V kan, dan selalunya dipakai di bahagian leher. Ya, aksesoris seterusnya ini dinamakan titimbok. Ya, ini dipakai di bahagian kan bilang yang rambut tu bila kena kasih tombuku. Kalau aksesori yang ini semuanya dipakai di bagian kepala, di bagian leher. Adakah yang dipakai di bagian tangan ataupun kaki? Ya, ini dinamakan kaki. Wow, Dia diperbuat daripada tembaga lah. Sebab setiap pemakainya mereka akan gabungkan dua inilah. Ini dinamakan sumpak. Kalau apabila berjalan ini akan berbunyi lah. Jadi dari jauh lagi, kalau yang dulu-dulu dia bilang dengar sampai sudah. Gelang tangan. Kalau ini gelang dinamakan saring. Kalau dulu-dulu diperbuat daripada siput, tapi sekarang jarang sekali, mungkin disebabkan susah lah mau buat karapina. Ini di bahagian punggung selepas menggunakan binolit. Tujuan lain ini sebagai pengikat lah, supaya dia ketat. Berbuat daripada besi. Ini lebih kurang sama saja, nama dia karapina, tapi cuma dia bentuk duit-duit lah. Ini pun sama saja, nama dia karapina. Dan yang kecil ini selalunya digunakan di bahagian pinggang lah, untuk pengetat tapi sinulatan. Ini dipanggil sunduk. Sebagai pelindung di kepala lah. Dan penyeri. Kadang-kadang orang menari di bagian rumah kan. Ada orang guna inilah supaya tidak kena matahari. Kalau dulu selalunya orang guna warna biru dan kain yang keras. Sebab kalau bila kita guna di kepala, dia akan condong. Hai. Senang kopi rumahan. Bersama dengan saya ialah Puan Jalina Gambar, wanita ikon untuk episod kita kali ini. Dan beliau merupakan guru bahasa Tebilung. Senang kopi rumahan. Hai. Hai, salam.
mengajar di sini sejak tahun 2013 dengan jumlah pelajar sebanyak 27 orang. Namun kehadiran setiap hari ialah sekitar 24 hingga 25 orang. Sadua talo. Onggo Cagayan, Onggo Cagayan, Iti aku, nunu tabarbiano, osonong tabarku, Omoy Lisa, Omoy Lisa, Onggo tutudu, Onggo tutudu, iti aku, nunu tabarbiano, osonong tabarku, Omoy Lisa, Omoy Lisa. Nah, kailangan cabaran mengajar termasuklah sikap anak-anak yang bermacam-macam. Contohnya mereka ada yang aktif dan terlalu aktif. Selain itu, bahan-bahan mengajar khasnya yang perlu dibeli kurang dan kadang-kadang tidak ada. Terpaksa guru mengikut kekreatifan sendiri. Dengan itu, kita harus mengajar anak-anak kita dari mula. Bakat apa patah, melentur bulu itu biarlah dari rebungnya. Dan yang terakhir ialah saya sendiri sayang kepada bahasa dan budaya bangsa saya. Sukatan pelajaran yang diajar di sekolah ini ialah termasuklah seni kreatif, bahasa, matematik, sains kesehatan, dan kemahiran fisikal. Pada tahun 2013, saya telah pada hari aspirasi guru-guru yang telah diadakan oleh SIL Malaysia di Kota Marudu, saya telah dipilih sebagai guru cemerlang. Saranan saya khasnya kepada masyarakat suku kaum Tobilung sendiri, pesatkan dan memperbaiki lagi sekolah ini. Mohon agar semua masyarakat membantu, memberi sokongan dari segi mental, memberi galakan kepada anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah ini, membantu dalam menyediakan keperluan sisi pengajaran dan pembelajaran sekolah ini. Seorang wanita anggun adalah bukan sahaja cantik, manis dipandang, tetapi sehat tubuh badan dan sehat luar dalam. Oke, bagi pendapat saya, wanita anggun ini tidak semestinya dia hanya kelihatan cantik. Wanita anggun ini juga mempunyai semangat yang kuatlah dalam mencaburi jua bidang yang dia minatlah. Bagi pendapat saya, wanita anggun itu ialah seorang wanita yang boleh membantu dan bekerja sama dengan pertama keluarga sendiri, kedua kepada anak-anak, sama ada anak-anak sendiri maupun di sekitar, dan masyarakat sendiri membantu dan bekerja sama dalam peringkat global, yaitu di peringkat dunia. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Putih. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tentunya Anggun Borneo meneroka rahsia keanggunan wanita Borneo. Kesemuliaan.